Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Alhamdulillahil qail innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian, marilah bersama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristiqamah dalam melakukan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan segala apa yang ditegah dan dilarang olehnya. Semoga dengan keimanan yang teguh kita akan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, seterusnya menjadi hamba-Nya yang berjaya sama ada di dunia dan juga di hari akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ulama dan Ilmu. Sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jika ditelusuri sejarah, kita akan dapat menyaksikan usaha para ulama Islam menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia mengenai ajaran Islam dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Dalam konteks negara kita, para ulama yang kebanyakannya datang daripada tanah besar Arab membawa bersama ajaran Islam untuk disebarkan
Amalan-amalan yang berunsur syirik dan khurafat yang telah sebati dalam masyarakat telah dapat dimurnikan hasil daripada usaha keras mereka. Dalam Islam, ulama berada pada kedudukan yang mulia kerana mereka bertanggungjawab menerangkan apa yang baik dan yang buruk, benar dan salah, boleh yang tidak boleh dilakukan. Apa yang disampaikan oleh mereka kesemuanya tidak terkeluar daripada dua rujukan terpenting umat Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seseorang yang bergelar ulama terdiri daripada kalangan mereka yang pakar dalam ilmu-ilmu Islam. Menurut Kamus Dewan, ulama bermaksud orang yang ahli, iaitu yang pakar dalam pengetahuan agama Islam. Manakala dalam Islam mereka menguasai ilmu-ilmu dalam Islam seperti tafsir, hadis, tauhid, fiqh semasa, tasawuf, qiraat dan sebagainya. Antara ulama yang boleh dijadikan contoh adalah Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan gelaran Hujjatul Islam. Beliau menguasai pelbagai ilmu Islam seperti fiqh, usul fiqh, tasawuf, ilmu kalam dan sebagainya. Disebabkan penguasaan ilmu dan istiqamahnya amalan mereka, maka mereka lah yang berada dalam golongan yang bertakwa dan sentiasa berasa takut dan bimbang untuk melanggar segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28 yang telah dibacakan di awal khutbah ini, yang bermaksud sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut untuk melanggar perintah Allah dari kalangan mereka, dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha pengampun. Rasulullah SAW juga ada menegaskan, ada menjelaskan siapakah yang digelar ulama itu melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warrasul ilma, faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafir. Maksudnya, sesungguhnya ulama mewarisi para nabi. Para nabi tidak mewariskan kepada mereka dinar dan dirham, iaitu harta benda. Sesungguhnya hanyalah mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu itu, sesungguh dia telah mendapat keuntungan yang sangat banyak. Pada masa kini, masyarakat umum termasuk segelintir umat Islam sudah mula berani untuk mempertikaikan dan mengkritik para ulama, golongan yang dikenali sebagai Islam liberal dan golongan anti hadis ini menolak warisan tradisi ulama silam. Bagi mereka cukup dengan penggunaan akal sahaja untuk menafsirkan Al-Quran dan memahami ajaran-ajarannya. Tidak cukup dengan itu, mereka menuduh para ulama sebagai berbahaya bagi umat Islam kerana bersikap jumuk dan kolot. Golongan-golongan seperti ini perlu dijauhi supaya kita tidak hanyut dan tersesat daripada jalan yang sebenarnya. Sidang Jumaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ilmu yang diperolehi melalui pembacaan kemudian cuba untuk difahami secara sendiri bukanlah merupakan jalan yang terbaik dalam Islam. Penguasaan suatu ilmu itu hendaklah bersama dengan guru yang akan menerangkan berkaitan dengannya. Peranan guru amatlah besar, lebih-lebih lagi dalam ilmu agama. Untuk mendapatkan ilmu yang betul, perlulah berguru dengan ulama yang betul.
Ulama yang betul adalah ulama yang punya ilmu yang mu'tabar dan diiktiraf oleh syariat. Islam juga mengajak umatnya agar menghormati dan menjaga adab dengan seseorang yang bergelar ulama. Seseorang ulama dihormati kerana tingginya ilmu dan mendalamnya pengetahuan mereka tentang agama. Di antara adab-adab yang perlu dijaga adalah yang pertama, menerima teguran dan nasihat yang diberikan. Yang kedua, mendampingi mereka supaya memperoleh keberkatan ilmu. Yang ketiga, menghindari sikap suka membantah, mempertikai atau melawan. Yang keempat, menghindarkan daripada menutur kata-kata yang boleh menyinggung perasaan. Yang kelima, menurut arahan dan perintah selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak. Sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seorang mukmin yang baik adalah yang memahami dan menyedari betapa pentingnya pematuhan terhadap setiap arahan dan nasihat-nasihat yang diberikan ulama dan pemerintah. Sebagai contoh di Selangor ini, kewujudan pihak berkuasa agama seperti Majlis Agama Islam dan Jabatan Mufti yang bernaung di bawah Sultan itu. Sultan itu sendiri sebagai ketua agama Islam adalah berperanan untuk mengawal umat Islam agar tidak terkeluar daripada landasan agama Islam yang berlandaskan kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Apa saja perintah dan arahan pihak berkuasa agama bagi memelihara dan mempertahankan kesucian agama hendaklah dipatuhi oleh umat Islam. Oleh itu, mana-mana pihak orang yang menghina, mengingkari, melanggar atau mempertikaikan perintah dan arahan pihak berkuasa agama ini adalah melakukan suatu kesalahan, dan jika sabit kesalahan boleh diambil tindakan undang-undang berlandaskan Seksyen 12 dan 13 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati dan ambil iktibar terhadap perkara-perkara berikut untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antaranya, yang pertama, umat Islam adalah sedar bahawa ulama amat berperanan dalam memberikan kefahaman mengenai ajaran Islam yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah kepada masyarakat. Yang kedua, setiap Muslim hendaklah tahu bahawa seorang yang bergerak ulama adalah mereka yang menguasai ilmu-ilmu utama dalam Islam. Yang ketiga, umat Islam janganlah terpengaruh dengan golongan yang cuba mempertikai dan menolak peranan ulama dalam menyebarkan dakwah. Yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa merujuk ulama-ulama muktabar untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan lebih baik dan sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyiban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat seluruhnya. Dengan kita berhadapan dengan wabak ini, dalam kita berhadapan dengan wabak ini, janganlah kita mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, bersabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa Allahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغان سلطان شرفودين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أحد سلانغان تنكو أمي شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah menurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu.
Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agamamu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tabung infak Jariah Islam Selangor, iaitu Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan, iaitu YIDE. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tas'aun. Aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim.